Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe, like, comment, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Apakah PN dulu beri peruntukan sama rata dengan pembangkang? Bekas ahli parlimen UMNO Nazri Aziz mempersoalkan pemimpin PN sama ada mereka berlaku adil atau tidak berkenaan peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang ketika mereka ditampuk kerajaan. Ia selepas beberapa ahli parlimen PN mahu kerajaan bersikap adil dengan menyalurkan peruntukan sama rata terhadap semua ahli parlimen. Kita tanya mereka balik. Masa memerintah dulu, mereka ada sebut tak hal ini? Apakah mereka terbuka hati untuk memberi peruntukan sama rata kepada ahli parlimen pembangkang ketika itu? Tak ada. Janganlah bila kena baru nak cakap banyak, katanya kepada Malaysia kini. Bekas ahli parlimen Padang Rengas itu diminta mengulas kenyataan ahli parlimen Arau dari PN Sahidan Kasim yang mendakwa kerajaan bersikap tidak adil kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Sebelum itu, ahli parlimen dari PAS Khairil Nizam juga mengesah kerajaan agar memberi peruntukan sama rata kepada semua kawasan parlimen. Mengulas lanjut, Nazri berkata ia tidak bermakna kerajaan langsung tidak akan memberi peruntukan untuk kawasan parlimen di bawah pembangkang. Dia berkata ahli parlimen pembangkang boleh menulis surat kepada Perdana Menteri untuk memohon peruntukan dan Perdana Menteri akan menilai jika apa-apa projek yang ingin dilaksanakan ahli parlimen itu perlu atau tidak. Katanya lagi, ia antara lain untuk memastikan sebarang dana kerajaan yang disalurkan kepada ahli parlimen pembangkang tak akan disalahgunakan untuk tujuan politik. Mereka tidak sebebas ahli parlimen kerajaan untuk gunakan wang. Kami kerajaan boleh putuskan apa yang ingin dibuat, tapi mereka perlu tulis permohonan. Namun, wang tetap akan diberikan. Kalau kerajaan beri 1 juta, mereka tetap dapat 1 juta juga. Cuma kita nak pastikan perbelanjaan itu tidak diberi kelebihan politik kepada mereka sampai kita tahu apa yang dibelanjakan. Kita perlu berhati-hati, mereka mungkin guna dana untuk tujuan politik, katanya lagi. Nazir berkata, proses permohonan dana itu juga salah satu cara kerajaan untuk menarik pihak pembangkang untuk berbincang. Tanpa proses itu, katanya kerajaan tidak dapat membawa pembangkang ke meja perundingan. Dia menjadikan perjanjian persefahaman MOU antara PH dengan kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob pada 2021 sebagai contoh. Jadi pada saya jawabannya adalah tidak. Kita tak perlu sama rata antara ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Malah mereka begitu degil sekarang. Bukan nak berbaik tetapi nak berlawan. Kalau nak lawan kita lawanlah, katanya lagi. Namun pimpinan veteran PH dan juga ahli parlimen Pasir Kudang Hassan Abdul Karim berpandangan berbeza dengan menyokong cadangan agar semua ahli parlimen diberi peruntukan sama rata. Saya cadangkan buat undang-undang supaya semua 222 ahli parlimen diberi peruntukan sama rata. Peruntukan kepada setiap ahli parlimen daripada kerajaan adalah untuk rakyat kawasan parlimen. Rakyat telah pilih ahli parlimen tersebut sebagai wakil mereka. Jadi jangan zalim rakyat yang pilih pembangkang. Langkah ini juga satu bentuk reformasi
parlimen. Tak perlu lagi ada MOU lagi untuk ahli parlimen pembangkang untuk dapat peruntukan dari kerajaan. Peruntukan sama rata itu dapat mewujudkan suasana puas hati dan adil di kalangan rakyat. Politik yang melampau akan berkurang, katanya dalam kenyataan kepada Malaysia kini. Katanya lagi, peruntukan sama rata akan meningkatkan keberkesanan pusat khidmat ahli parlimen dan mengelakkan amalan rasuah kerana ahli parlimen tidak lagi perlu bergantung kepada syarikat maupun orang persendirian untuk memberi sumbangan. Ahli dan parti politik juga tidak akan risau lagi untuk menjadi pembangkang kerana mereka tetap akan mendapat peruntukan dari kerajaan. Dan ia akan mewujudkan suasana politik yang sehat, katanya lagi. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila tekan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Sang pemulaan baru buat PBM, siapa tak setuju dialu-alukan keluar. Selepas melalui beberapa krisis dalaman, Parti Bangsa Malaysia PBM kini mengatur beberapa program termasuk menjelajah ke seluruh negara bagi menjelaskan pendirian terkini mereka. Menganggapnya sebagai sesuatu permulaan bagi baru Presiden PBM Larry Sang juga berkata parti terbabit menetapkan beberapa arahan kepada semua ahlinya. Misalnya Majlis Tertinggi PBM membuat ketetapan bahwa tiada mana-mana ahli mereka boleh menyertai Mufakat Nasional MN. Jika ada mana-mana ahli PBM menyertai MN, katanya keanggotaan mereka akan digantung sebelum akhirnya akan disingkirkan. Saya percaya ini adalah permulaan yang baru. PBM memerlukan pemimpin yang bersih dan berpengalaman serta ikhlas membawa perubahan positif kepada landscape politik negara ini. Kami tidak akan membawa masuk pemimpin kontroversi dari parti lain untuk menyertai kepimpinan kami. Sebaliknya akan memupuk pemimpin baru dari dalam. Mereka tidak berpuas hati untuk kekal dalam PBM, dialu-alukan untuk keluar, katanya. Kenyataan itu dibuat 2 hari selepas PBM memecat ahli politik kanan yang disebut-sebut akan diangkat sebagai presiden menggantikan Sang, yaitu Zuraidah Kamarudin. Turut dipecat ialah 10 pemimpin lain yang dilihat menjadi sekutu rapat bekas ahli parlimen Ampang berkenaan. Zuraidah merupakan bekas naib presiden PKR yang terlibat dalam langkah Seretron dan menjatuhkan kerajaan PH di sebalik mandat